Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni lagi satu biskut coklat. Okey, biskut shortbread. Okey, sediakan bahan-bahan seperti biasa. Ada 4 jenis tepung, gula, lepas tu ada cornflake. Cornflake GF tau, gluten free punya cornflake ni. Dan GMO pun free. Okey. Kita masukkan ke semua bahan-bahan kering di dalam satu bekas ya. Satu mangkuk yang besar sikit. Daripada gula, ke semua jenis tepung. Tepung ubi kayu, tepung badam. Ini cornflake yang kita dah kisar halus. Lepas tu tepung beras. Dan juga tepung ubi kentang. Senang saja. Bahan-bahan yang kering ni semua memang kita sebatikan. Sebatikan sedikit lah ya. Kalau kita nak tabur garam sedikit pun boleh juga. Tapi ni akak memang tak letak ya. Butter pun unsalted butter punya. Nak guna butter yang ada garam pun boleh. Ini butter ni akak potong kecil-kecil sikit lah. Macam dadu ke cube ke terpulang lah pada kita. Sebab kalau biasanya akak guna butter yang memang daripada peti ais. Jadi untuk bagi dia cepat lembut, potong kecil-kecil. Tengok ni akak guna sarung tangan plastik. Tapi memang tak puas lah. Jadi mesti akan guna tangan juga. Sebab nak rasa tekstur tepung, bahan adunan dough ni, dia puas kalau guna tangan. Jadi terpulang pada masing-masing ya. Bila akak dapat rasa ni baru akak dapat tahu macam mana dia nak okey ke tidak ke kan. Dah cukup ke butter dia kurang ke macam mana. Sebab akak masak biasanya jenis letak campak-campak je macam tu kan. Yang ini nak buat video terpaksalah timbang semua. Okey, kita tak gaul sampai macam jadi dough. Dia memang macam kita ambil sikit-sikit butter tu, letak sikit-sikit, sikit demi sikit dan kacaukan sedikit dengan tepung bahan kering tu lah. Supaya dia akan jadi dalam seperti serbuk roti. Benda dia macam tu lah. Dia tidak menjadi dough. Ya? Dia memang akan berderai. Ini dia memang shortbread. Dia punya badan shortbread tu, kuih tu memang macam ni. Memang berderai. Kalau kita genggam pun hanya macam cantum sekejap, sikit sahaja. Okey, kita guna acuan ni. Acuan ni dah siap ada pemotong dan saiz dia 9x9. Adunan ni untuk 9x9 punya acuan. Loyang lah ya. Masukkan sahaja ke semua adunan. Okey, kita ratakan. Yang ini kalau guna sarung tangan dia cantik licin sikit lah kan. Supaya kita punya ni mampat dan padat. Kita tekan tu bagi mampat padat. Nanti kuih kita pun tidaklah pecah berderai kan. So, licinkan sahaja, ratakan.
permukaan biskut kita ni. Dah siap, kita masukkan balik acuan ni. Pemotong. Pemotong ni, pastikan bila kita keluarkan, kita kena ingat sudut dia semula. Kita tak boleh keluarkan, lepas tu pemotong tu terbalikkan. Kemudian masuk balik, terbalikkan. Sebab nanti dia, pemotong ni kadang-kadang macam tak sama sangat lah. Bukannya semua 100% sama kan, biasalah. So, sebab tu lah kita kena ingat sudut yang kita keluarkan. Okay, kita tekan satu-satu pemotong, baru kita boleh bakar. Bakar dalam periuk seperti yang sebelum ni akak dah buat. Lebih kurang dalam 30 ke 40 minit. Macam tu. Okey. Dah siap. Selepas siap saja, keluarkan segera. Pastikan sudut pemotong dengan acuan kita tak terbalikkan ya. Nampak akak keluarkan ke tepi sahaja, tak pusing pun pemotong tu. Bahaya tau kalau pusing, nanti bila kita masukkan balik dia akan salah. Okey, ini coklat yang akak guna. Nampak Belgium coklat ni, Callebaut, dia sepatutnya macam tu lah. Macam coklat chip tu. Tapi dia dah jadi seketul bar macam tu kan. Sebabnya dah beli kat Shopee jadi cair. Okey, ada lagi satu jenis coklat. Ini No Nasty Chocolate Button. Nanti dekat description akak bagi tahu beli di mana semua. Yang ini lebih baik lah ya. Non-dairy semua kan. Tapi sebab dah sikit, tak boleh nak guna. So sebab tu lah akak guna Belgium coklat ni ya. Dan masak dengan raw cocoa butter. Tunggu dulu biskut ni biar sampai sejuk. Baru kita boleh letak topping coklat di atasnya ya. Okay, dark coloured Callebaut ni campur dengan raw cocoa butter. Kita masakkan dengan cara double boil. Bila air dah agak mendidih sikit, baru kita letakkan coklat tu supaya dia akan mencair. Okey, bila dah mendidih, dah betul-betul mendidih, air bawah tu, kita boleh tutupkan api Kita tak nak terlalu panas. Nanti coklat kita akan pecah. Minyak pada coklat tu akan pecah. So, coklat kita tak cantik lah ya nanti. Jadi, untuk coklat yang cantik, nampak licin, berkilat, kita mesti jaga api kat bawah. Jangan sampai terlalu mendidih airnya dan terlalu panas ya. Coklat ni sekejap je kalau nak cairkan. Okey, coklat dah cair. Sekejap je kan? Tak lama pun. Tak perlukan suhu yang terlalu tinggi Okey, biskut kita pun dah sejuk. Jadi, kita letak sahaja semua coklat tadi. Coklat ni coklat yang dah kita letak dalam peti ais ya. Kalau coklat yang baru buka, kita tak perlu pun nak letak cocoa butter tu pun tak apa.
Sebab coklat tu baru dan kita tak perlu nak simpan dalam peti ais lama-lama. Yang ini, biskut ni memang terpaksa 100% simpan dalam peti ais. Bila nak makan baru keluarkan. So, kalau coklat tu baru dan kita jangan simpan dalam peti ais ya. Bila kita dah start simpan dalam peti ais dan selamanya juga biskut kita ke apa pun tetap kena simpan dalam peti ais. So, sekarang masukkan semula pemotong kita ni. Okey. Masukkan pemotong. Tekan satu-satu supaya cantik terpotong biskut kita. Okey, sebagai hiasan boleh letak, nak letak apa pun boleh. Sepatutnya kalau biasanya shortbread akak akan guna coklat putih. Tapi kita nak cari coklat putih tu tak adalah kan, lagipun kurang sihat kan. So kita letak badam. Kepingan badam pun boleh. Lebih cantik. Tapi cari tak jumpa pula. Lepas dah siap semua ni baru jumpa kepingan badam. Okey. Jadi badam putih, coklat gelap. So lebih nampak naik bangkit. Kita simpan dalam peti ais ya. Jangan lama sangat ya. Lama sangat dah tak cantik. Tapi kalau coklat yang memang kita dah simpan dalam peti ais, tak apa. Kalau kita nak simpan, kalau nak letak lama, lepas tu baru keluarkan pun boleh. Tapi kalau coklat yang kita baru beli, cara yang terbaik, jangan letak dalam peti ais lama-lama. Bila dah cukup je keras coklat tu, terus kita keluarkan. Jadi kita boleh simpan coklat kita, biskut kita ni dalam suhu bilik sahaja. Sekarang ni kita cara akak keluarkan biskut dari tepi dahulu. Tak kisah tepi sudut mana yang macam mudah sikit, kita keluarkan. Keluarkan sebaris dahulu. Okey. Ini akak keluarkan sebaris yang bahagian kiri ni kan. Okey. Keluarkan satu-satu sampai habis sebaris tu. Bila kita dah keluarkan sebaris, jadi mudah untuk kita tarik kita punya pemotong satu per satu. Kalau kita tak keluarkan dulu satu-satu, yang satu bahagian sudut, dia akan jadi susah untuk kita tarik kan. Sebab dah pemotong ni dah keras bersama-sama dengan coklat. Ini macam kena buat cepat lah juga sebab coklat kita akan cepat cair. Coklat yang lebih baik biasanya kurang tahan pada suhu bilik. Okey. Dah kita keluarkan dah satu bahagian. Jadi nampak mudah untuk kita tarik pemotong satu per satu. Mungkin ada cara lain, tapi ini cara akak lah ya. Okey. Dah siap satu part. Kita tarik semua. Dan kita akan bukakan pada sudut sebelah satu lagi Nampak ni? Akak tolakkan sahaja. Tarik tu, tolakkan. Keluar biskut ni. Ini akan nak tunjukkan cara ni. Kalau biskut masih keras, okey. Tapi kalau biskut dah cair, kita terpaksa masukkan dalam peti ais semula. Sebaiknya kita tak gunakan cara tolak-tolak. Okey. Nanti akak tunjukkan apa beza dia bila biskut kita dah cair. Tengok, dia jadi tak cantik. Coklat tu terbuka atau terkeluar sedikit kan. Okey, yang ini bila coklat tu dah keras, nampak? Kita tak guna cara tolak. So, kita macam tekan keluar satu persatu. Nampak dia jadi cantik.
keliling tepi pun macam kemas saja kan, licin je. Okey. Perlu cepat ya. Kalau dah lembut lagi, cair sikit. Okey, nampak? Melekat. Bila kita guna macam ni, nampak? Tak ada langsung coklat yang melekat pada pemotong. Nanti nak basuh pun senang lah kan? Bila coklat dah cair, akan ada coklat yang melekat pada pemotong, pisau pemotong tu. Dah tak cantik kan? Coklat pun tak cantik, pemotong pun kita perlu nak kena basuh. So kalau dah rasa dah macam cair sikit coklat tu, simpan balik dalam peti air sekejap, kemudian keluarkan balik Sebab tu akak cakap perlu buat dengan cepat biskut ni. Tapi kalau kita gunakan coklat compound yang kita beli dekat pasaran, tak perlu pun. Sekali saja. Coklat dia kalau dah keras dalam peti ais tu, mesti dah okey dah. Lama mana pun dia akan tetap keras juga. Tak ada mencair kan. Ini sebab coklat kita guna coklat yang agak berkualiti sikit. Jadi dia ketahanan di suhu bilik tu tak lama. Lagipun coklat ni dah memang akak simpan dalam peti ais kan. Sebab itulah dia jadi macam ni. So kita kena pandai pelbagaikan cara kita. Okey, tengok dah siap. Penuh dah satu tray ni. Biskut kita ni kan. Okey, dah siap. Kita boleh buka, letak, susun dalam balang. Tapi selepas kita susun, wajib letak dalam peti ais semula. Kecuali coklat yang kita gunakan adalah coklat baru ya. Nampak? Cantik kan? Kemas sahaja tepi dia. Kalau betul-betul coklat ni mengeras dengan cantik. Okey. Terima kasih kerana sudi menonton. Selamat mencuba.